Tanyalah lagi, carilah ilmu, kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tuan-tuan dan puan para pendengar yang bersama dengan kami pada petang ini di mana-mana pun anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala situasi pada hari ini dan sekarang ini kita berada di penghujung, di pengakhir bulan Ramadan. Dan kita di dalam program Tanyalah Lagi yang julung-julung kali sebenarnya kita buat seperti ini. Biasanya Tanyalah Lagi saya bersama dengan rakan dakwah kami untuk kita berbincang soalan-soalan semasa. Kali ini suasana yang lebih semasa iaitu dalam bulan Ramadan dan kami pada petang ini, ketika ini kita membawa bersama untuk tuan-tuan dan puan mendengar dan kita berkongsi para imam hafiz kami. Masya Allah, yang tidak asing lagi bagi insya-Allah para jemaah masyarakat setempat di Tampines dan juga Simei yang sudah bersedia, masya-Allah, di hadapan saya di hujung sana, iaitu yang paling remaja, adik bongsu, insya-Allah Imam Farhan ya. Apa khabar Imam Farhan? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Dan juga sebelahnya abang Longnya, masya-Allah Imam Hanafi. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Imam Wan Irsyad. Alhamdulillah. So kita ada FHI pada petang ini ya, insya-Allah, bukan MHI ya. Insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian, insya-Allah dalam situasi kita menjejak dan kita menyelusuri insya-Allah hari-hari terakhir Ramadan ini, sambil kita santai pada petang ini, kita nak mendengar, mungkin saya rasa pertama sekali daripada 3 orang imam hafiz yang tidak asing bagi kami di daerah Tampines ini, yang paling muda lah kita kata yang paling masya-Allah juniornya Imam Farhan. So Imam Farhan mungkin boleh kongsi dengan kami sedikit pengalaman yang baru pastinya ya di sini. Sebelum ni Imam Farhan pernah jadi imam di mana? Lazimnya saya mengambil jemputan ataupun menjadi imam di negeri Kedah cuma 2 tahun kebelakangan ni saya banyak di Tanjung Malim, iaitu bertugas di masjid kampus Universiti Pendidikan Sudan Idris. Kedah maknanya Imam Farhan asal daripada Kedah Ya, saya asal daripada Kedah. Ya. Di Tanjung Malim tu di Perak kan? Ya, betul. Semua belah utara semenanjung Malaysia lah. Okay. Apa mungkin beza sikit sebanyak dengan suasana yang ada pada tahun ni, mungkin pertama kali di Tampines di Singapura? Ya, untuk pengalaman tu, ya ini pengalaman pertama saya untuk berada di luar negara, berjauhan dengan family. Untuk pengalaman tarawih tu agak menariklah bagi saya sebab cumanya tak jauh beza dengan Malaysia dan juga Kedah, cuma daripada segi nazamnya, daripada segi praktikalnya agak lain, dan kita perlu sesuaikan keadaan. Dan ala kulli hal, ini merupakan pengalaman yang menarik dan juga apa yang boleh cakap sebagai pengalaman yang menyeronokkan dan juga precious moment lah untuk saya berada di sini. Dia bila nazam ni maknanya sebutan lagu, bacaan zikir, bacaan alunan dia punya, yelah, sebutan zikir doa mungkin antaranya. Dan biasanya kalau sebelum ni Imam Farhan imamkan tarawih 20 rakaat ataupun 8 rakaat atau bacaan penuh satu juzuk ke macam mana? Sebelum ni saya hanya imamkan, saya selalu imamkan 20 rakaat lah. Dan berseorangan. Dan jemputan sebelum ni pun saya tak dikhaskan ataupun tidak disyaratkan untuk habiskan sukatan 20 juzuk. Cuma ada beberapa tempat yang lazimnya macam tu. Cuma setakat sekarang yang pertama kali dan boleh kata ulung kalinya ialah di sinilah. Baik, insya-Allah Imam abang long kita, Imam Hanafi yang paling senior dan paling lama saya rasa bersama kita Imam Hanafi. Masya-Allah, ya. Berapa tahun dengan kita kat sini? Semenjak 2009, alhamdulillah. Masya-Allah, 2009. Sekarang ni dah 22, lebih 15 tahun. Lebih kurang. Daripada bujang sampai berumah tangga, alhamdulillah. Sampai. Saya masih ingat lagi kita pergi majlis masya-Allah walimah. Sekarang anak Imam Hanafi berapa orang dah? Baru 6. Alhamdulillah, syukur. Ada yang dah hafiz juga? InsyaAllah yang anak sulung insyaAllah baru 22 juzuk. Subhanallah. Berapa tahun tu umur dia? 14 tahun. Masya Allah, 14 tahun 22 juzuk Imam Hanafi dulu hafiz berapa tahun? Saya 12.
12 tahun. 12 tahun. Alhamdulillah. Jadi kita rasa bersyukurlah Imam Hanafi pun bersama kami dah lama, sejak lama. Mungkin Imam Hanafi boleh gabungkan sedikit pengalaman-pengalaman yang lama tu. Kalau 12 tahun hafal Quran tu, saya rasa satu yang bukan mudah. Di mana, dan mungkin pengalaman tu sampai bawa ke Masjid Gufran bila jadi imam di sini, ada apa-apa suasana yang boleh di Masya Allah. Okey, baik, dikongsikan. alhamdulillah. Ya. Ini bercerita tentang 12 tahun ataupun awal usia menghafal Al-Quran, sebenarnya subhanallah, ini pemberian Allah lah. Kalau saya ingat waktu itulah umur saya 12 tahun. Saya ingat lagi sebelum saya nak khatam tu umur 11 tahun. Saya tak nak pergi lagi tu kelas. Jadi dikawal oleh abang-abang saya, diheret sampai tahap diheret lah, ditarik tangan kan. Sampai tahap tu lah. Jadi subhanallah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala dorongkan kita, ahli keluarga daripada arwah abang sulung saya dan abang-abang saya yang lain, semuanya bidangnya Al-Quran, menghafal Masa Al-Quran. tu di mana tu yang kena heret tangan tu? di Masjidil Haram Mekah. Oh, di Mekah. Saya ditahfiz di Mekah Al-Mukarramah ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah lah. Jadi memang daripada awal tu memang kami tak sedar yang kami sedang menghafal, sedar-sedarnya hafiz Al-Quran. Alhamdulillah. Itu satu, tadi Imam Hanafi katakan satu, kiranya satu nikmat Ya, satu betul. anugerah kan, Ya. satu Ketentuan Allah. ketentuan, satu ketentuan takdir yang memang kadang-kadang kita tak perasan tapi Betul. alhamdulillah semakin hari kita makin rasakan. Dan kami secara lebih khusus lagi lah, saya rasa masyarakat di Tampines tuan-tuan dan puan, kita di Tampines khususnya lah di Medan. Sebenarnya jemaah kita yang datang ke Gufran bukan daripada Tampines saja. Kita tahu ada yang daripada luar kawasan pun ada, bahkan ada daripada timur, daripada barat, ada daripada utara, selatan pun ada, daripada Wudan, daripada Chua Chu Kang, Jurong pun ada. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi kita dapat sama-sama mengambil, mudah-mudahan insya-Allah, itulah kita punya harapan Bersama juga dengan kita tak lain dan tidak bukan yang sudah kali keberapa, Ustaz Irsyad? Alhamdulillah, tahun ni untuk kali kedua, insyaAllah. InsyaAllah Imam Irsyad kali yang kedua. Mungkin kali kedua ni bertambah gugup ke, bertambah gamam ke, atau bertambah semangat, handsome, macam mana? Ya. Alhamdulillah. Jadi untuk tahun yang kedua saya dijemput ni, saya rasa inilah satu amanah yang paling besar lah. Setelah tahun pertama tu, saya rasa tahun pertama kita tak tahu lagi macam mana lah suasana kat sini kan. Sangat gugup lah saya kata. Tapi bila datang tahun kedua ni, kurang sikit gugup. Kenapa jadi gugup tu? Sebelum ni Imam Irsyad pernah jadi imam tarawih kan? Pernah Di Kelantan, Kota Baru. Imam Irsyad kita daripada Kelantan Daripada Bacok. Daripada Bacok. Jadi apa beza yang paling besar agaknya yang menyebabkan mungkin jadi gugup sebagainya tu? Daripada tarawih di Kelantan. Saya rasa kalau tarawih di Kelantan tidak kurang meriahnya. Cuma di sana memang macam Kalau budaya tarawih dia di Kelantan tu, ialah kebanyakan saya pergi masjid tu, ramai jemaah yang saya kenal kan. Ramai kita dah biasa keluar murah sekali kan. Sebab sebelum tarawih pun saya dah pernah bertugas sebagai imam rawatib. Jadi kita banyak kenal jemaah, lebih rapat lah. Berbanding dengan sini, kita datang jemaah pun kita tak kenal kan. Imam-imam kat sini pun kita baru nak kenal. Jadi satu, kita kata norma baru lah jugalah. Keseluruhannya secara umum penerimaan jemaah macam mana? Alhamdulillah, penerimaan jemaah, sambutan jemaah sungguh meriah. Alhamdulillah. Daripada airport lagi. Daripada airport kami sampai sini, disambut dengan jemaah, makan di kedai bersama jemaah. Alhamdulillah. Sungguh sangat meriah. Imam Farhan sendiri melihat penerimaan bukan saja dari sudut maknanya jemaah menerima kita sebagai imam, tetapi maksudnya secara umum kita melihat reaksi keliling jemaah yang ada di masjid dengan bacaan selepas daripada solat, bila mungkin ada yang bertegur sapa, ada yang ajak keluar makan juga Masya-Allah, alhamdulillah. So macam mana pandangan Imam Farhan? Sebelum saya datang sini, saya dah rujuk senior saya lah. Kami dah bincang dalam pengalaman kat sini. Dia dah ambil dia punya apa dipanggil tu kursus Saya dah ambil kursus persediaan. kursus persediaan. Jadi Isyak ada beritahu kata jemaah kat sini memang amat meraihkan tetamu. Jadi saya pun saya dah bear in mind, insya-Allah saya cuba untuk kita bermuamalah lah dengan, maksudnya kita bersapa dengan jemaah sini, dan alhamdulillah apa yang saya jangkakan tu bahkan lebih. Ada dari sudut bahasa, dari sudut cara berbual, ada beza tak orang Kedah dengan orang Singapura? Macam jauh beza. Tapi susah tu, adakah jadi satu penghalang atau macam Tidak, mana? alhamdulillah setakat
setakat sekarang tak ada lagi lah masalah language barrier, tak ada. Ya, masya-Allah. Dan mungkin kalau pada segi perbualan tu kita rasa, bahkan saya rasa macam akrab. Maksud dia tak menganggap kita ni satu orang yang baru. Seolah-olah kita ni dah lama dah engage. Perbezaan tu menyebabkan kita lebih menguatkan yang kita orang kata apa, membina dan kita mengambil peluang perbezaan tu tadi, berkongsi, masya-Allah. Alhamdulillah. Imam Hanafi mungkin dari sudut yang paling berpengalaman, bila kita dah semakin orang kata apa, menjadi mentor lah kepada adik-adik, mungkin ada beberapa perhatian yang Imam Hanafi rasa perlu mungkin kita sama-sama lah sebagai imam ni, bukan kata Imam Hafiz saja, saya sendiri dan kita imam-imam lain di masjid, untuk kita jagalah, untuk kita pertingkatkan kualiti dan juga mungkin kaedah cara. Mungkin ada sikit pesanan kat situ. Berkenaan dengan pesanan ataupun peringatan kepada diri saya dan kepada semua sebagai yang memikul tanggungjawab menjadi imam dan membimbing jemaah dalam bab ibadah-ibadah ni, sebenarnya sebelum kita nak lakukan tugas itu, sama ada solat fardu, solat tarawih ataupun tadarus, mengajar Al-Quran, semuanya. Di sini maknanya Imam Hanafi dan yang lain juga selain daripada imam ada kan? Tadarus. Ya, betul. Apa lagi antara, mungkin boleh share sikit? Kita ada tugas utamanya memang kita nak khatam 30 juzuk dalam solat tarawih lah. Disebabkan kita dah buat 8 rakaat sekarang ni, jadi Al-Quran itu yang 30 juzuk tu kita nak kena baca di dalam tadarus. Kita kena tahu. Ya, betul. Jadi kita nak kena baca juga dalam solat-solat fardu. Dalam solat fardu. Lepas tu kita ada pantau juga kelas-kelas tadarus jemaah masjid. Jadi kembali kepada soalan tadi, untuk kita nak jaga tu sebenarnya persiapan tu memang kena datang daripada keikhlasan kita lah. Jadi sejauh mana kita nak pikul tanggungjawab itu, kita betul-betul buat kerana Allah ataupun tidak. Daripada situ akan lahirnya kualiti perkhidmatan kita. Kalau kita nak solat pun insya-Allah datangnya khusyuk, insya-Allah. Kalau kita nak mengajar Quran pun insya-Allah datangnya semangat untuk kita nak memberi teguran ke ataupun pesanan kepada ahli-ahli yang memerlukan. Itulah pesanan kepada diri saya lah, insya-Allah. Mungkin berkenaan dengan teguran tu Ustaz, kalau saya teringatlah mungkin kepada soalan yang Ustaz ajukan, teguran tu mungkin lahirnya daripada mungkin tidak samanya kemahuan sebenarnya. Kadang-kadang teguran tu, perkara tu boleh je kita teruskan dengan apa yang kita lakukan. Cuma sebagai contoh lah, ada zikir-zikir tertentu kita baca selepas solat, wirid al-awrad ataupun ma'thurat Nabi SAW. Ada jemaah-jemaah yang tak biasa dengan wirid tu, kadang-kadang dia bagi cadangan untuk kita ikut apa yang dia nak. Ini sebagai contoh lah. Berlaku jugalah pada cara kita solat, laju ke, lambat ke. Lepas tu cara bacaan dalam solat tarawih pun, itu pun boleh dikatakan setiap tahun tu soalan yang akan berulang-berulang. Imam ni laju sangat, imam ni perlahan sangat. Jadi teguran tu kadang-kadang datang dengan teguran yang sangat-sangat kita seronok terima teguran tu, sebab teguran untuk membina dan juga untuk nak memperbaiki. Tapi kadang-kadang ada juga teguran tu macam sindir-sindir tu. Tapi bagi kita rasa macam tak boleh lari lah perkara ni. Di mana-mana saja kita boleh hadap lah. Kita cuba hadap dengan baik lah, macam mana sekalipun. Kalau katalah dia direct sound kita pun insya-Allah cubalah menjawab dengan cara baik lah. Maknanya Alhamdulillah secara tak langsung teguran-teguran tu, walaupun apa dia punya tujuan latar belakang, tetapi dia membina dia memberi pengalaman untuk menguatkan lagi, memahirkan lagi, dan mematangkan lagi sebenarnya. Memang itu satu yang lumrah kan dalam kita, lebih-lebih lagi menjadi bertugas di masjid, bertugas sebagai penyebar Islam, dakwah dan sebagainya. Menarik. Menarik. Imam Farhan mungkin ada sesuatu tentang teguran, pengalaman di Singapura ataupun di Kedah, mungkin ada kena tegur macam mana. Di Kedah dia tak panggil tegur, dia kata tegak ya. Jangan tegak sudah, hang ketegak tu lain. Tegak tu lain. Tegak lain tu. Mungkin ada jemaah yang tak faham, tapi tak apa, nanti kita cerita kemudian. Ketegak ni dia lain tuan-tuan puan. Tegak ni Imam Farhan bagi cerita kepada jemaah sikit. Ketegak ni apa? Ketegak ni kalau kita translate dia keluar Kedah. Ketegak ni kalau bahasa
baku atau bahasa rasmi dia ialah lebih kepada degil lah. Ni ketegak maksud dia, kamu ni degil lah. Oh. Degil lah. Degil Teguran, okey. Teguran. Kalau pada segi teguran tu macam Isyad juga, saya pun kadang-kadang dapat juga. Saya imam kita, saya dah berhempas pulas ni suara. Lepas tu imam jemaah kata, "Ustaz, tak semangat lah imam." Saya pun terkejut. Saya dah habis keluar suara ni, suara tak ada ni. Tak semangat lah malam ni. Lepas tu tanya jemaah lain kata okey, maksud dia mungkin mungkin dia jemaah tersebut haji tersebut berada dalam tengah mood next year. Kita tak sama level, kita tak sama Dia ada dalam dunia dia yang mungkin ataupun mungkin saya rasa ni satu situasi menarik sebenarnya tentang teguran dari sudut suara dari sudut bunyi. Sebab saya rasa ini satu keunikan kita di Singapura satu yang unik di Singapura kalau kita bandingkan di Malaysia. Paling uniknya apa dia? Paling uniknya Singapura ini negara yang berbilang bangsa dan sangat mengambil kira kemaslahatan yang ada di sekeliling kita. Saya faham kalau kita di Malaysia sampai sekarang pun saya rasa kalau kadang saya pergi masih lagi ada orang yang bertanya, "Ustaz, di Singapura azan tak boleh keluar azan tak boleh." Sampai sekarang ada orang tanya. Sebenarnya benda ni dah lama dah. Dah selesai lama di Singapura. Tapi isunya dan suasana tu dia jadi satu perkiraan yang memang besar. Sebab kita di Malaysia mungkin kita tak perasan benda ni. So jadi itulah yang menyebabkan saya rasalah saya ini antara yang menyebabkan pihak masjid dan juga pihak berwajib mengambil kira macam mana untuk mengawal. Tapi insya-Allah mudah-mudahan saya rasa tidak sampai menjejaskan prestasi dan mood imam-imam juga sendiri. Saya faham sebab memang kita bila kita jadi imam, kita membaca, kita nakkan suara kita pun kita sendiri dengar bersemangat kan. Kalau kita dengar bunyi dia ke dalam, bunyi dia macam tak keluar kan, tak keluar orang kata kan. Kita pun okey alhamdulillah. Tapi apa pun itulah suasana yang kelainan antara yang baik. Sekarang kita bercakap tentang Al-Quran dan kita berada di penghujung Ramadan. Mungkin saya rasa ramai di kalangan para pendengar kita yang bersama-sama menjadikan imam-imam hafiz kita sebagai model, insya-Allah, sebagai maknanya contoh bagaimana kita bersama dengan Al-Quran dengan bacaan yang baik, bacaan yang mantap dan juga bacaan yang confident bila kita solat terutamanya. Sebab nak hafal Quran ni satu, nak mengingat hafalan tu satu perkara yang lain, nak baca hafalan yang baik dalam solat itu lagi lain kan. Jadi mungkin saya nak minta daripada imam-imam kita olahkan sedikit apakah dia mungkin tekniknya, apa agaknya tipsnya, apa mungkin ada cabaran ke dalam hal ni, bagaimana kita menghafal Al-Quran, bagaimana kita mengulang, kita memantapkan hafalan, dan yang paling utama tu untuk menjaga hafalan. Secara jujurnya memang saya yakin semua imam-imam hafiz kita sama juga macam saya. Kita macam mana kita mantap pun ada je kadang-kadang kita tersalah kan, ada je kita kadang-kadang tersilap di dalam. Jadi macam mana kita menangani isu ni dan kita buat persiapan. Mungkin insya-Allah saya serahkan pada yang Abang Long dulu mungkin. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Ya. Okey, berkenaan dengan cabaran untuk kita nak menjaga hafazan, selalu saya ingatkan diri saya, menjadi seorang hafiz ni adalah selepas kita menghafal. Macam mana kita nak jaga? Hafiz maknanya dia menjaga, memelihara apa yang dia menghafal. Jadi bukan peringkat awal tu menjadi seorang hafiz. Jadi selepas pada khatam ataupun selepas pada kita hafal satu surah ataupun satu bahagian keratan Al-Quran tu, dan selepas pada tu barulah kita nak hafiz tu. Macam mana kita nak jaga? Itu sebenarnya cabarannya. Tapi ikut pengalaman yang bukannya kata yang terbaik lah. Mungkin ini insya-Allah sebagai pengalaman lah. Bila Al-Quran ini kita mendekatkan diri kita dan banyak masa kita bagi kepadanya, insya-Allah natijahnya ada bersama kita. Itu maksudnya. Jadi kepada sesiapa yang baru nak hafal ataupun baru lagi hafiz, memang jangan tinggal. Nak kena baca sebanyak-banyaknya lah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri saya ni yang tak begitu mantap. Waktu saya khatam tu, khatam 30 juzuk, saya masuk satu peringkat namanya Ma'had Darul Arqam, Ibnu Abil Arqam di Masjidil Haram itu.
dalam tempoh 2 tahun. Ni bukan Darul Arkam kat Malaysia Bukan. Takut ada orang dengar je. Ini Darul Arqam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah di Makkah Al-Mukarramah. Namanya Ma'had Darul Arqam. Kerana kalau kita lihat mungkin di Masjidil Haram tu sebenarnya Darul Arkam ni dalam kawasan tu kan. Dekat Safa, dekat Bukit Safa, ya betul. Itu rumahnya. Jadi peringkat Ma'had itu kami dipaksa setiap hari mendengar 2 juzuk dan membaca 2 juzuk secara tasmi' lah dalam masa 2 tahun. 2 tahun inilah yang kami betul-betul dipaksa untuk ulang sampainya orang kata hampir terpahat lah kan. Ingat dalam ingatan tu waktu itulah. Jadi bagi saya selepas pada tu kalau kita tak murajaah banyak pun masih lagi kekal lah. Itu sebagai contoh lah. Jadi kalau siapa tak melalui proses ini sekejap je dia akan hilang. Jadi insya-Allah lah untuk kita nak kekalkan kita nak kena banyak mengulang tanpa stopnya insya-Allah. Ada tak beza kalau kita hafal dari waktu kecil dengan kita dewasa? Bagi saya memang daripada kecil lah. Bagi saya sekarang ni ada satu kelas yang saya jaga, itulah saya namakan kelas tahfiz dewasa. Tahfiz dewasa. Lepas tu saya buat dua perbezaan di sini. Saya rasa tak ada beza sangat lah. Sebab waktu saya nak tubuhkan kelas tahfiz dewasa ni, ada yang macam lepaskan kata-kata, melemahkan semangat. Ni dah dewasa ni, mana boleh hafiz? Budak-budak boleh lah. Jadi dari situ saya tercabar, saya cuba bimbing juga. Alhamdulillah terbuktinya memang yang ikut kelas menghafal ni banyak berjaya. Banyak surah-surah pilihan tu boleh tambah dan mantap. Jadi kaedah je lah. Kaedah je macam mana nak jaga. Macam mana Ustaz Isan? Bagi saya lah cabaran bagi penghafal Quran ni, kalau dia satu saja saya pegang, kalau tidak mengulang dia tidak akan hilang. Mesti kena ulang. Mesti kena ingat. Mesti kena ulang dan itu menjadi satu rutin harian lah. Tidak boleh tinggal lah. Jadi, kalau Ustaz Irsyad sendiri dalam sehari berapa kali mengulang? Mungkin ada jadualnya, mungkin boleh di-share kan? Kongsi untuk pengalaman yang berminat kan? Saya kalau jadual saya buat tu contohlah paling kurang pun 2 juzuk sehari lah. 2 juzuk sehari. Waktu bila tu? Pagi? Malam? Pagi dan juga malam. Saya suka mengulang pagi dan juga malam. Pagi lepas subuh gitu. Lepas subuh. Malam sebelum tidur ke lepas maghrib? Malam selepas maghrib dan juga selepas isyak. Maghrib lepas isyak. Kau ambil masa. Jadi rahsia ataupun dia punya tip dia mesti kena ulang. Mesti Murajah. Itu pun kadang-kadang bila kita jadi imam terlepas juga. Atau mungkin Imam Farhan mungkin nak share kenapa agaknya. Sebab saya rasa kalau tak silap malam semalam Imam Farhan pun ada cari simpang tak jumpa. simpang tak jumpa. Tak jumpa simpang Itu istilah orang hafiz tuan-tuan dia bahasa kiasan. Cari simpang tak jumpa. Dia cari tak jumpa, cari. Kenapa boleh jadi macam tu Mungkin ada tips dia ada dia punya dia. Ya, mungkin. Makan terlebih kot. Mungkin lah. Mungkin juga. Lalu Okey, macam yang berlaku semalam, saya ada sedikit tersasut lah. Maksudnya saya cari ayat tu, sambungan dia tak jumpa. Dia berbalik kepada macam mana kita mengulang lah. Sebab kadang-kadang kita faham Al-Quran ni dia satu mukjizat dia ada ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran tu sendiri. Dan kadang-kadang kita ni tak expect pun nak sangkut situ. Macam semalam saya tak expect untuk sangkut kat situ. Tapi Allah nak uji kat situ. Allah gelapkan kat situ. Betul. Jadi cari simpang tak jumpa. Selalunya ada simpang sini. Hari ni tak jumpa simpang tu. Bangun pada rakaat yang selepas ni baru jumpa. Jadi antara puncanya mungkinlah kita ni kurang kadang-kadang kita ni dah usaha untuk mengulang Al-Quran. Cuma mungkin ada dosa-dosa kita sendiri ataupun kesalahan pada sendiri. Allah nak tegur kat situ juga. Sebab kadang ni menjaga Al-Quran ni bukan sahaja dengan kita mengulang. Juga kita menjaga Al-Quran dengan kita menjaga adab kita dengan Al-Quran. Kita jaga dengan apa yang kita hafal tersebut, kita amalkan dengan apa yang kita hafal tersebut. Jadi mungkin bila contohlah ada benda-benda Allah nak tegur, mungkin Allah tegur dengan kita, Allah lupakan kita dengan hafalan tersebut supaya nanti
kita patah balik dengan Al-Quran, kita lebih erat dengan Al-Quran. Suatu sentuhan yang saya rasa sangat kita perlukan pada suasana lebih-lebih lagi. Saya rasa terima kasih pada Imam Farhan dan juga yang lain, sebab kerana bila menyebut tentang teguran Allah, tadi kita menyebut teguran ni sebagai teguran daripada Allah, lebih-lebih lagi dalam akhir Ramadan ini yang sangat-sangat kita dambakan, sangat kita cari tentunya pengampunan dan kita merasakan bagaimana melalui pembacaan Al-Quran itu sendiri sebagai satu, tadi Imam Hanafi menyebut tentang keikhlasan, tentang amanah, Ustaz Irsyad sebab tadi Imam Irsyad kata dia rasa ini sebagai tanggungjawab bila datang, dan Imam Farhan menyentuh satu yang lebih mendalam kerana dia satu penyucian, pembersihan. Ini semua saya kira adalah suatu yang amat kita perlukan, tuan-tuan dan puan, di dalam suasana akhir Ramadan secara khusus, kerana kalau kita bertanya, tak ada yang lain yang kita dambakan, tak ada yang lain yang lebih kita harapkan, dan itu yang kita ulang-ulang baca, dan mungkin itulah dia, saya kira sebagai kita kata penutup Ramadan, yang kita mengharapkan pengampunan sepenuhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu perkara yang juga sangat saya kira menarik sekali untuk kita sama-sama fikirkan dan kita harus kembangkan, iaitu tentang adab dan akhlak Al-Quran. Saya minta maaf banyak kepada imam-imam hafiz kami. Saya secara jujur bila berbual ataupun saya bercakap, saya biasa dan pernah berkata, maknanya hari ini ramai orang yang boleh membaca Al-Quran, boleh mensyarahkan ayat-ayat Al-Quran, boleh menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik, tetapi mungkin segelintir sahaja yang boleh menterjemahkan akhlak Al-Quran dalam kehidupan dengan sepenuhnya atau dengan setepatnya. Kerana akhlak ini satu yang sangat-sangat saya kira menampakkan kesan daripada sesuatu, kesan daripada Al-Quran itu sendiri. Dan sebagaimana mungkin ada peringatan sedikit, saya rasa daripada setiap imam-imam kita, untuk semua kita para pendengar yang kebetulan bersama kita insya-Allah pada petang ini dan bila-bila pun nanti mereka bersama, peringatan kepada kita tentang akhlak Al-Quran. Saya nak minta insya-Allah untuk imam-imam kita berikan sedikit, mungkin ada dia punya penekanan sumber ataupun pengalaman sendiri yang boleh kita sharekan. Silakan Imam Irsyad mungkin. InsyaAllah. Untuk akhlak kita dengan Al-Quran ini, yang pertamanya ialah akhlak kita dengan Allah. Dengan macam mana caranya ialah dengan kita menjaga solat, dalam kita ikhlas beribadah dan sentiasa kena bergantunglah pada Allah Subhanahu Taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah akhlak kita dengan manusia. Bila kita menghafal Quran ni tapi kalau kita tidak menjaga adab, itu satu kelemahan lah yang kita kena baiki. Dan yang ketiga ialah akhlak kita dengan diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini bukan sahaja untuk kita baca kan, tapi Al-Quran ini sebenarnya membentuk kita untuk berfikir, untuk kita lebih mentadabbur, lebih memahami, dan untuk kita lebih mudah untuk kita berfikir, dan supaya kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. Imam Irsyad cakap satu yang umum, satu yang lebih betul menyeluruh dari segi akhlak kita dengan Allah, nak kena jaga asas dia melalui salat tadi, dan kemudian akhlak kita dengan manusia, itu insya-Allah. Imam Hanafi. Okay, bila dia dah sebut tentang sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat terpuji ni, mungkin saya akan ambil bahagian sifat madmumah lah. Untuk kita nak menjaga Al-Quran juga ni sebagai pengalaman. Mungkin sambungan daripada pengalaman apa yang berlaku. Kita ulangkan insiden semalam. Okey, dari segi sifat mazmumah juga, apabila terdetik sedikit pun kadang-kadang boleh berlaku. Itu antara asbab yang Allah akan lupakan kita Al-Quran, akan lupakan ayat-ayat Al-Quran, walaupun ayat itu yang mudah, biasa, yang selalu kita baca, surah yang selalu kita suka baca. Tapi kadang-kadang terdetiknya dalam diri kita, dalam perasaan kita, hebatnya saya hari ni, bagusnya saya hari ni, sedikit je, masa tu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan uji. Siapa kata orang tu, siapa yang mengalami itu dia boleh, betul. reflect sendiri. Dia boleh rasa terus.
Jadi daripada situlah yang kita boleh rasakan bahawa sentuhan Allah Subhanahu Wa Taala, teguran Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jangan sesekali lakukan sifat-sifat mazmumah. Kalau sifat hati pun Allah dah tunjuk yang Allah tak setuju, apatah lagi sifat-sifat yang lain. Daripada saya, okey, kalau tadi Ustaz Ustaz Isyad dah sebut tentang sifat mahmudah. Ustaz Hanafi pun dah sebut sifat semua. Saya pun tak ada sifat nak sebut. Tapi saya bagi secara kadar umum je tentang akhlak kita dengan Al-Quran ni. Kita lihat bagaimana khususnya untuk penghafaz Al-Quran sendiri, kadang-kadang mereka ni mengulang Al-Quran semata-mata untuk imam sahaja. Okay. Kadang-kadang macam kita tengok ramai yang kalangan hufaz Al-Quran, utamanya yang lelaki lah, di mana mengulang untuk imam sahaja. Tetapi lepas pada bulan Ramadan ada kembali jauh dengan Al-Quran. Itu adalah satu benda yang kita boleh kata tidak manis ataupun memang tak layaklah untuk seorang penghafiz Al-Quran tersebut menggelarkan diri dia seorang hafiz, sedangkan dia macam seolah-olah menggunakan Al-Quran tersebut hanya untuk kepentingan dia sahaja. Sedangkan amanah dia untuk mengulang Al-Quran itu ialah sepanjang hayat. Sebab kata orang kata menghafal itu tanda cinta, murajaah itu tanda setia kita terhadap Al-Quran tersebut. Jadi nak setia tu kenalah setia sampai hujung hayat. Jadi pesan saya pada penghafaz Al-Quran, sentiasalah murajaah Al-Quran, ikatlah Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, juga dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu, jadikanlah dia sebagai akhlak. Baik, mungkin kita sudah berada di penghujung dah rancangan. Saya nak minta setiap daripada Imam Hafiz kita keluarkan satu saja mungkin pesanan akhlak yang sepatutnya cerminan Al-Quran pada diri setiap orang. Sebenarnya bukan Imam Hafiz kita saja, tapi saya yakin semua para pendengar di luar sana pencinta Al-Quran. Semua anda yang ada bersama dengan kami pada petang ini, semuanya adalah pencinta Al-Quran, pembaca Al-Quran, pentadarus Al-Quran. Jadi mungkin saya nak setiap seorang keluarkan satu akhlak Al-Quran yang paling anda rasa penting, yang paling anda rasa harus diserlahkan sebagai orang yang bersama dengan Al-Quran. Okey, berkenaan dengan akhlak-akhlak. Satu saja. Satu akhlak yang paling utama sebagai pencinta, sebagai pendamping, sebagai pengamal Al-Quran. Daripada soalan tu memang mungkin bagi saya rasa macam luas sangat, tapi cuma saya nak kaitkan, insya-Allah mungkinlah kalau selain daripada yang kita dah sebut banyak tadi, akhlak-akhlak dan juga sifat-sifat hafiz ataupun hafazah ni, saya mungkin di sini saya nak menarikkan diri saya ni adalah hidupkan sunnah Nabi SAW, kaitkan dengan Al-Quran. Mungkin kita tak nampak di situ sebab dua perkara ni yang tak boleh dipisahkan sebenarnya. Jadi sebagai seorang yang hafiz Al-Quranul Karim ini, kalau hanya dia membaca saja tanpa dia mengamalkan sunnah Nabi, tanpa dia kaitkan dengan hadis Nabi SAW, tanpa dia kaitkan dengan akhlak Nabi SAW, kana khuluquhul Quran. Jadi itu secara keseluruhan. Ketika Nabi SAW, ketika Siti Aisyah ditanya ataupun zaujah Nabi SAW bertanya tentang sifat Nabi dan akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran, dan diturunkan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim dalam surah Al-Qalam. Jadi sebenarnya mungkinlah kunci utamanya adalah bila kita hidupkan sunnah Nabi, kita akan dekat dengan akhlak Al-Quran yang sepatutnya kita jaga. Sunnah. Imam Hanafi menyebut secara umum, saya nak dengar satu akhlak yang paling menonjol. InsyaAllah boleh. Mungkin sifat, saya tak tahu anda nak pilih sifat apa, tapi yang saya rasa sebagai orang yang bersama Al-Quran, anda sendiri ada pengalaman dan anda rasa ini paling penting. Contohnya sifat ikhlas tadi, contohnya sifat apa, malu contohnya, atau apa-apa yang saya rasa kita boleh kaitkan ini adalah cerminan akhlak Al-Quran yang paling penting, yang paling perlu dijaga, yang paling perlu secara umum tadi, yang memang kita sangat penting tuan-tuan, memang kita mengaitkan balik semua apa yang Al-Quran ajar kepada kita dengan apa yang Nabi SAW tunjuk. Itu namanya sunnah. Okey, baik, tak apa-apa, insya-Allah mungkin adik-adik yang lain nak sambung dulu. Apa antara dia? Mungkin Imam Irsyad. Kalau bagi saya, akhlak yang paling utama ialah bagi seorang penghafal Al-Quran ialah mengamalkan apa yang dibaca. Mengamalkan apa? Ialah sebab Al-Quran ni bukan saja untuk kita baca dan bukan saja untuk kita melagukan. Dia pun ada akhlak.
Contoh dalam Al-Quran mengatakan tentang ayat sabar, ayat ikhlas. Semua tu mempunyai intipati yang sangat baik lah, yang untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Kalau dari saya, sifat yang saya tekankan ialah sabar. Sabar. InsyaAllah itu paling menonjol ya. Sebab sabar ni, kalau kita tengok macam mana Abang Long kita beritahu tadi, proses dia untuk kukuhkan Al-Quran itu perlukan kesabaran. 2 tahun berada di Darul Arqam. Kesabaran tu mesti tinggi. Sama lah macam yang menghafal, kesabaran dalam nak menghafal tersebut, nak mengukuhkan hafalan. Juga sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kita nak beribadah tu kena ada kesabaran. Sabar dalam juga kita nak menahan diri pada melakukan maksiat. Juga itu perlu. Dan sabar dalam konteks kita bermuamalah sama manusia. Jadi benda tu menjadi kunci lah, sebab sabar ni adalah benda yang paling payah lah sebab untuk kita amalkan, sebab benda tu tak semua orang boleh buat. Lebih lagi sebagai pencinta Al-Quran, penghafaz Al-Quran ya. Kalau nak khususkan tentang sifat, mungkin saya ambil peluang untuk ceritakan ataupun ambil daripada ayat Al-Quran yang mana Allah SWT sebut tentang ciri-ciri Nabi Yahya alaihissalam. Mungkin dalam bab ini sifatnya adalah al-khawfu wal-raja. Wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Berkenaan dengan al-khawfu wal-raja ini kita boleh tafsirkan luas dan banyaklah. Arti khauf ni takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan raja ni kita mengharapkan apa sahaja daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam 2 sifat ini kita boleh letakkan semua situasi dan keadaan seorang hafiz itu. Jangan dia pandai membaca, nanti termasuk dalam tadi Imam Farhan baca waktu qiyam. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Pandai dakwah, pandai berkata, pandai membaca, tapi diri sendiri tak ikut pun. Dalam surah Al-Baqarah pun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Semua tu kita kena takutlah. Banyak kita bila kita membaca Al-Quran ni seolah-olah kita ni wa'idh. Kita ni mengingatkan orang tentang diri kita, kadang-kadang kita lupa. Kan? Itu yang pertama. Yang keduanya raghaban pun nak kena ada. Dalam masa yang sama kita takut, kita pun mesti nak kena mengharap apa yang kita buat ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali mengharapnya tak menjadikan amalan itu faja'alnahu haba'an manthura. Nanti takut juga satu yang sifat yang Allah sebut dalam surah Al-Furqan itu, bila jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala amalannya menjadi haba'an manthura. Masya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita sudah pun di penghujung dan sebentar lagi Okey, Ustaz dah banyak tanya kami ni. Jadi mungkin kita minta jugalah kita nak bertanya kepada Ustaz lah. Mungkin dalam kesempatan 10 akhir ni kita dah berlalu beberapa hari dan malam dah. Mungkin pesanan daripada Ustaz untuk kami lah, terutamanya kepada kita semualah. Apa pesanan-pesanan yang patut kita lakukan untuk kita nak kejar yang terbaik lah untuk malam-malam yang baru. Saya rasa kita mengingatkan sama-sama kepada peringatan daripada Nabi SAW. Sebab kadang-kadang bila kita dah hujung ni, kita dah rasa macam dah banyak dah kan. Dah banyak, kita hafal pun dah banyak, dah 20 juzuk lebih. Kita sembahyang pun dah banyak, doa dah banyak. Tapi sebenarnya kita nak mengingatkan yang Nabi SAW ingatkan. Saya rasa ni peringatan yang penting untuk diri saya. Hadis yang popular, innamal a'malu binniyat, yang selalu kita dah dengar. Tapi ada sepotong lagi hadis yang sama tapi berbeza, innamal a'malu bil khawatim. Al-amalu bil khawatim, atau ada lafaznya innamal a'malu bil khawatim. Jadi maknanya sebenar-benarnya yang menentukan amal kita adalah yang terakhir sekali. Yang banyak-banyak kita dah buat alhamdulillah, tapi Nabi SAW ingatkan yang akhir itu yang sebenarnya penentu. Sebab kita biasa dengar juga ada hadis-hadis yang selalu kita dengar, Nabi SAW gambarkan, contohnya hadis kursi yang sahih, Allah SWT bagi tahu seorang hamba dia dengan syurga tu dah tinggal sejengkal, kan? Begitu juga dengan neraka, dalam lafaz yang sama, beza dia. Tapi bila didahului satu ketentuan Allah, maknanya akhir itu yang sangat menentukan. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, saya kira ini sebagai peringatan pada diri saya. Kita yang dah berlalu, alhamdulillah,
Kalaupun yang berlalu tu kurang, alhamdulillah juga. Walaupun yang berlalu tu kurang, kita tak sempat lagi baca, tak sempat lagi khatam, tak sempat lagi nak doa. Tapi sekarang ni kita masih ada berbaki. Dan yang baki kita ini, yang terakhir ini yang paling, Nabi SAW bagi tahu, yang paling penting. Dan amalan yang menentukan kita nanti yang ni, yang akhir ni. So yang akhir ni kita buat persembahan yang terbaik. InsyaAllah. Dengan keikhlasannya, dengan doanya, amalkanlah segala doa-doa yang. Dan satu perkara juga, saya rasa, semua kita merebut Lailatul Qadar atau mencari Lailatul Qadar dan kita usaha semampu yang mungkin. Ini dalam perkara mencari Lailatul Qadar ini atau merebut peluang Lailatul Qadar ini, kadang-kadang ada kita terlepas pandang. Mungkin saya rasa kita tak perasan sebab dia dah akhir, kan? Kita dah akhir dan kita mungkin tak perasan yang Lailatul Qadar ini dia namanya Lailatul Qadar, malam. Malam ni sebenarnya dia bermula daripada awal malam. Maghrib tu dah mula malam dah. Maghrib tu dah mula malam. Maghrib, Isyak sampai tengah malam, sampai kepada 1/3, 2/3 malam. Akhir malam. Jadi maksudnya tuan-tuan, saya nak kata malam-malam terakhir ni sangat-sangat berharga. Mula daripada mula masuk malam tu, mula masuk waktu kita berbuka puasa sampai kepada solat Isyak. Sebab kadang-kadang kita tak perasan waktu kita buka puasa, waktu sebelum Isyak, sebelum kita sembahyang tu, kadang-kadang mungkin kita ada tercakap sesuatu yang tidak elok. Ada kita terbuat satu perbuatan yang tidak baik. Sebab itu dah mula malam sebenarnya. Sedangkan malam itu mungkin malam yang, dan kita tahu kelebihan dan peluang Lailatul Qadar ini juga, tuan-tuan, dia bukan suatu yang mesti banyak, besar. Ya, memang itu terbaik kalau kita boleh hidupkan terus malamnya, tetapi kita tahu dan kita dengar banyak pandangan para ulama yang menyebut seseorang itu dapat bahagian. InsyaAllah dia dapat kelebihan Lailatul Qadar juga, walaupun dengan mungkin hadir sembahyang Isyak berjemaah sahaja dan kemudian dia dapat sembahyang subuh berjemaah di masjid. Mungkin dia tak sempat untuk nak qiyam panjang-panjang, tak sempat nak doa panjang-panjang dan sebagainya. Bahkan tuan-tuan, saya rasa tentang bab doa ni pun, saya yakin sebab bila Nabi SAW ajar kepada Aisyah, yang kita juga tahu, saya yakin kita biasa dengar doa yang kita selalu baca Ramadan kan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan doa tu ramai yang maklum. Jalan cerita doa ni sebenarnya kes ataupun situasi Aisyah bertanya kepada Nabi SAW untuk apa yang patut dibuat bila bertemu dengan Lailatul Qadar kan. Jadi Nabi SAW kata, kalau kamu bertemu wahai Aisyah, kamu sebut. Jadi doa tu sebenarnya bil khusus kalau kita kata baca untuk malam Lailatul Qadar. Dan ketika itu Nabi SAW bagi tahu, baca yang ini, kalau kita tengok Nabi pilih bacaan yang paling simple, paling ringkas dan saya yakin paling mudah. Semua orang boleh hafal. Imam-imam hafiz kita sebelum hafiz Quran dah hafal. Saya pun tak hafiz Quran pun hafal sejak kecil-kecil lagi. Kecil-kecil kita dah, anak-anak kita semua. Ini menunjukkan tuan-tuan, maknanya pendidikan kenabian dekat sini, doa yang kita baca bukan mesti doa yang panjang-panjang. Bukan mesti doa yang berbunga-bunga banyak. Doa yang simple kecil tetapi dia penuh keikhlasan dan dia penuh maksud yang mendalam, itu sudah berpada. Jadi manfaatkan insya-Allah tuan-tuan malam-malam ni yang terakhir ini dengan doa-doa yang simple pun tak mengapa. Yang kita boleh baca dengan ringkas, dan itu yang paling terbaiklah yang Nabi SAW ajar tu, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kerana pengampunanlah semata-mata yang paling kita dambakan. Bila Allah ampunkan semuanya, insya-Allah Allah mudahkan bagi kita. Jadi saya rasa itu sebagai yang mungkin terakhir daripada saya, tuan-tuan puan, rumusan untuk kami para imam dan juga pembimbing dan juga insya-Allah pengemudi ibadah solat tarawih dan ibadah solat-solat fardu di Masjid Darul Ghufran bersama dengan anda semua. Dan alhamdulillah di penghujung ni ada orang pernah suara lah, saya dengar ada orang kata dekat Ghufran ni best lah. Dia kata lepas tarawih ada lagu, dia kata. Sebenarnya bukan lagu tu namanya apa ya? Kasidah lah. Kasidah ataupun ada nazam-nazam yang dibaca. So jadi untuk meraihkan suasana tu, insya-Allah saya nak, inilah dia tuan-tuan imam-imam kita yang setiap malam alhamdulillah bila selesai tarawih kita membaca dan kita berkasidah. Insya-Allah mudah-mudahan sebagai menghidupkan suasana itu, saya nak mengajak kepada imam-imam kita sama-sama pada petang ini sebelum kita tutup, tanyalah lagi kita tuan-tuan dan puan, insya-Allah boleh bersama-sama kita
berkasidah. InsyaAllah. Memberi orang kata apa? Ketenangan, halwa telinga. InsyaAllah untuk semua. Fadil tafadhal. Baik, insyaAllah untuk sebagai penutup lah. Jadi kita bercerita tentang Al-Quran tadi. Jadi kita pilih qasidah ataupun nasyid yang berkaitan dengan Al-Quran. Dia ada beberapa insyaAllah. bentuk. Ya, Kita ambil yang ni untuk Al-Quran. Baik. Al-Quran, Baik. insyaAllah. Bismillah. رضينا بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا رضينا بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى 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 رضينا بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا رضينا بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita dan kongsian kita pada petang ini dalam rahmat Allah SWT. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berjumpa lagi dan mohon sama-sama kita terus berdoa dan kami mengharap doa daripada semua para pendengar di sana. Mudah-mudahan segala amal kita dan segala doa kita di akhir Ramadan ini diterima Allah SWT insya-Allah. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر